إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, para jamaah masjid yang dikasihi sekalian, InsyaAllah malam ini kita cuba hayati sepotong ayat Al-Quran, ayat yang ke-129 surah At-Taubah, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Maksudnya, kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong dan pemelihara. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya lah aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arasy yang sangat besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membaca zikir ini. Perintah supaya baca. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. Dan perintah ini diarahkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala selepas usaha yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Sebab itu dalam permulaan ayat itu Allah berkata, fa in tawallaw, sekiranya mereka berpaling engkar. Maknanya setelah diusaha dengan begitu gigih, Nabi berdakwah dengan sepenuh tenaga siang malam menyampaikan mesej dakwah, dan dengan menampilkan akhlak dan budi pekerti yang telah dikenali di kalangan kaumnya sebagai orang yang jujur, amanah, benar, dan dengan menzahirkan sifat penyayang baginda, Rauf. Ayat sebelum itu disebut Nabi itu sebagai Raufur Rahim, Haris, sangat inginkan umat dia ini beriman dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah berjihad, dalam surah At-Taubah ini surah berkenaan dengan satu peperangan besar, iaitu perang Tabuk. Perang yang dianggap sebagai sa'atil usrah, perang yang sangat sukar kerana jarak yang jauh, musim panas, dan kekuatan tentera musuh, tentera Rom yang ratusan ribu di sempadan Syam. Jadi dengan usaha yang begitu gigih, siang malam selama 20 tahun,
Sebab Perang Tabuk ini tahun ke-9 Hijrah, maknanya dah 20 tahun berdakwah, hampir 20 tahun. Maka sebagai seorang Rasul yang penyayang kepada umat, baginda tentulah merasa duka cita, merasa terkilan sekiranya umatnya tidak menerima seruan dakwahnya. Maka Allah memberi satu tasliyah, dipanggil satu ayat penenang hati, supaya tidak terlalu kecewa, tidak semua ini adalah dengan kehendak Allah. Sekiranya mereka berpaling, tak mahu terima, maka kamu baca zikir ini. Seolah-olah begitulah maksudnya. Kamu bacalah zikir ini. Jadi dalam zikir ini ada 4 pengakuan yang besar yang diucapkan. Pertama, hasbi Allah, yang kita terjemahkan tadi, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong dan pemelihara. Maksudnya ini akuan, rasa cukup dengan penjagaan dan pemeliharaan Allah. Yang kedua, pengakuan tentang uluhiyah Allah, tentang keesaan Allah dari segi ibadatnya, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah, la ilaha illallah. Dan yang ketiga, pengakuan tentang rasa tawakal kepada Allah, alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Pengakuan tentang rububiyah Allah, mengesahkan Allah dari segi perbuatan dan juga dari segi kekuasaannya, yang memiliki segala makhluk, yang mencipta segala makhluk, termasuklah makhluk yang terbesar, yang dianggap makhluk Allah paling besar, iaitu Arash. Sehingga diguna dia panggil dalam bahasa Arab sifat musyabbahah bismi fa'il. Azim itu maknanya dalam istilah bahasa dipanggil sifat musyabbahah bismi fa'il, yang tujuannya memberi maksud bersangatan, maknanya sangat besar. Jadi dalam zikir yang Allah suruh Nabi SAW baca ini, terdapat 4 akuan ataupun pengakuan yang perlu diucapkan dengan mulut dan juga diimani dengan hati dan disertai dengan perbuatan, tindakan. Jadi tak cukup kalau zikir saja sebut di mulut tapi tak ada kerja buat, seperti yang dicontohi oleh Nabi SAW. Setelah berusaha hampir 20 tahun berjihad, baru Allah suruh ucap zikir ni. Dan zikir ini mempunyai kesan yang besar, mempunyai kesan yang besar, mempunyai tenaga yang besar untuk mengubah keadaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas Perang Tabuk, Islam tersebar lagi luas lah. Dan Rasulullah SAW berjaya mencapai misi dakwahnya. Tanda Rasulullah berjaya ialah tibanya saat kewafatan baginda SAW. Selagi tidak mencapai kejayaan dalam dakwah, nescaya Allah akan panjangkan lagi umur tu. Tapi oleh kerana misi dah tercapai, yang dikehendaki oleh Allah itu telah ditunaikan oleh Nabi SAW, dan ia berlaku maknanya selepas Perang Tabuk. Perang Tabuk tahun 9 Hijrah, lepas tu tahun 10 Hajatul Wada', kemudian tahun 11 Hijrah Nabi wafat. Jadi inilah gabungan tiga perkara, iaitu zikir, mulut membaca,
hati yakin, perlulah disertai dengan keyakinan yang kuat dan usaha yang berterusan. Dan inilah yang perlu kita praktikkan bila kita nak mencontohi Nabi SAW dalam beramal dengan zikir ini. Beramal dengan zikir hasbi Allah ini. Dan zikir ini dengan izin Allah boleh menghasilkan mukjizat jika ia diucapkan oleh para nabi, para rasul, seperti Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa sebelum itu, dalam selepas perang Uhud, dalam surah Al-Imran Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi golongan orang Islam di zaman Nabi SAW yang manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya musuh-musuh kamu telah berkumpul untuk memerangi kamu, maka berhati-hatilah kamu jaga-jagalah. Fakhshawhum, takutilah kamu kepada mereka. Jadi ugutan itu tidak sedikit pun menggoyahkan iman orang Islam ataupun para sahabat yang bersama Nabi SAW. Bahkan iman mereka bertambah. Fazadahum imana wa qalu, dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dalam perang Ahzab, apabila musuh-musuh Islam bergabung untuk memerangi Islam, sehingga orang Yahudi di Madinah yang asalnya berbaik dengan umat Islam tapi mungkir janji, memihak kepada musuh Islam, jadi terkumpul gabungan musuh yang begitu ramai melingkungi dalam keadaan umat Islam yang serba kekurangan, makanan pun tak ada. Gali khandak, parit itu dalam keadaan tak cukup makanan. Para sahabat dan Nabi sendiri sendal batu di perut untuk menahan kelaparan sambil menggali parit yang besar dan panjang. Ini mukjizat. Mana kejayaan menggali parit di zaman Nabi itu, khandak itu satu mukjizat dah. Dan ada peristiwa di mana Nabi menyuruh sahabat buat makanan yang sedikit tetapi dapat menjamu semua petugas-petugas yang menggali parit. Mana mukjizat. Ini kesan hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasa berserah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang tinggi dan usaha, bukan semata-mata berlepas tangan, ya. Dan perkara yang sama telah berlaku kepada sebelum itu, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kata Ibn Abbas, kana akhir qawli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kata-kata terakhir Nabi Ibrahim ketika baginda dicampak ke dalam neraka oleh kaumnya, baginda mengungkapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai penolong dan pemelihara, dan dia dah sebaik-baik pemelihara. Itu ucapan terakhir yang terkeluar daripada mulut Nabi Ibrahim ketika dicampak ke dalam api. Inilah Allah memberi mukjizat, api itu jadi sejuk. Power ni ucapan ni, kalau diucapkan dengan betul lah, ya. Hadis ini riwayat Ibn Abbas, maknanya hukumnya mauquf, tetapi oleh kerana perkara ini bukan perkara ijtihadi, perkara yang boleh dipikir dengan logik akal, maka hukumnya juga dikira hukum marfu', hadis marfu', hadis yang Ibn Abbas ambil daripada sumber yang marfu', maknanya Nabi SAW, bukan dia reka sendiri. Dan kalau zikir ini diucap oleh orang biasa dengan memenuhi tuntutan-tuntutannya,
dari segi keimanan, dari segi tindakan, juga boleh menjadi karamah. Kalau diucap oleh Rasul, ia menjadi mukjizat. Tapi kalau diucap oleh orang biasa yang betul-betul menepati kriteria yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia boleh menjadi karamah. Ini berlaku dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim juga, dalam kisah wanita Bani Israel yang wanita hamba Bani Israel yang difitnah sebagai penzina dan juga pencuri. Jadi kaumnya mengerumuninya dan memukulnya wanita tadi. Dan ketika peristiwa itu berlaku, ada lagi seorang wanita hamba yang sedang menyusu bayi. Dalam dukungan dia sedang menyusu. Jadi wanita itu bila melihat nasib yang menimpa wanita hamba yang difitnah itu, wanita yang mendukung bayi itu, anak dia itu, dia berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, janganlah kamu jadikan nasib anak aku ni sama seperti perempuan yang dipukul itu. Dia berdoa untuk masa depan anak dia. Jadi Allah memberi karamah pada waktu itu. Tiba-tiba si anak yang sedang menyusu itu berpaling, muka melepaskan puting susuannya, berpaling melihat kepada wanita yang dipukul. Maka bayi yang dalam dukungan itu, yang sepatutnya mustahil boleh bercakap, tiba-tiba bayi itu pula yang berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Bayi itu bercakap. Ini karamah lah, sebab karamah kerana perempuan yang difitnah itu. Sebab waktu dipukul, perempuan itu membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mulut wanita yang dipukul itu terkumak-kumik membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini berlaku kepada Bani Israel sebelum zaman Islam lagi. Jadi Allah memberi karamah padanya, membuat bayi dalam susuan itu bertutur. Ini kekuatan zikir ini sebenarnya. Lalu ibunya terkejut, maka dia bercakap dengan ibunya. Dia kata, yang wanita ini yang mereka kata menuduh berzina dan mencuri ini, sebenarnya dia tidak buat, dia difitnah. Jadi dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya hadis ini panjang. Hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang 3 manusia yang bertutur dalam buaya. Pertama, Nabi Isa yang bertutur membersihkan ibunya Maryam daripada fitnah. Dan yang kedua, kisah Juraij yang difitnah berzina, dan anak zina itu bertutur dalam buaya, membersihkan, menafikan keterlibatan Juraij dalam jenayah dosa zina itu. Dan yang ketiga yang ni, bayi wanita Bani Israel. 3 orang manusia yang bertutur ketika bayi. Jadi syahid daripada hadis ininya, zikir yang dibaca oleh wanita tadi, wanita yang dipukul tadi, kesannya sangat besar. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW berzikir dengan zikir itu, dan tidak ada riwayat yang menjelaskan ataupun Nabi tak huraikan berapa kali kena baca,
bila kena baca. Maka kaedah dalam syarak, ma utliqa fi syar' nutliquhu wa ma quyida fi syar' nuqayyiduhu. Dalil ataupun nas yang umum, yang tak menetapkan masa, yang tak menetapkan kaifiat, yang tak menetapkan bilangan, maka kita beramal secara umum. Maknanya tak ada waktu yang khusus kita boleh baca zikir. Dan kalau berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam hadis tadi, maknanya ketika terdesak, ketika kita terdesak, kita baca zikir ini. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, dan juga yang dilakukan oleh wanita Bani Israel tadi. Seelok-eloknya kita baca ketika terdesak, setelah kita berusaha untuk menyelesaikan sesuatu perkara ataupun mengelak sesuatu musibah, tiba-tiba kita terdesak, maka itulah waktu yang paling sesuai kita baca zikir ini. Jadi kalau rumah terbakar, tak payahlah baca yana rukuni bardan. Setengah orang bila rumah terbakar, dia bercakap dengan api itu, yana rukuni bardan. Itu bukan zikir yang disarankan supaya kita baca. Wahai api, jadilah sejuk. Bercakap dengan api. Tak, itu kata-kata Allah kepada api. Allah yang berhak memerintahkan api. Kita ni, siapa nak memerintahkan api supaya jadi sejuk? Jadi bacalah zikir ni. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ni dia terbawa-bawa dengan budaya-budaya ataupun adat-adat ataupun ungkapan-ungkapan perbomohan. Bila banjir misalnya, bila banjir terdesak, maknanya nak selamatkan rumah ataupun nak selamatkan tempat daripada banjir, kita tengok ada orang share doa untuk menghadapi banjir besar, hujan lebat. Dia baca ayat Quran tu, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'. Wahai langit, wahai bumi, telanglah air. Wahai langit, berhentilah turunkan hujan. Itu bukan zikir ataupun doa yang sepatutnya kita baca. Siapa kita nak memerintahkan langit supaya berhenti turun hujan, bumi supaya telah nak balik air? Siapa kita? Itu Allah yang berhak memerintahkan makhluknya. Itu kata-kata Allah kepada langit dan bumi, bukan ungkapan yang kita ni yang sepatut kata. Kita sepatut kata zikir ni lah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, bila terdesak. Di sana ada satu riwayat hadis, tetapi hadis ini hadis palsu. Ulama hadis menilainya palsu. Hadisnya berbunyi, man qala idza asbah wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahu Allah ma ahammahu sadiqan kana biha aw kadhiba. Siapa yang baca setiap pagi dan petang zikir tadi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, 7 kali setiap pagi dan petang, sebanyak 7 kali, maka cukuplah Allah untuk menyelamatkannya daripada perkara yang menyusahkannya, sama ada dia berkata dengan benar ataupun berkata dengan dusta. Maknanya sama ada hati dia tu waktu dia kata tu lara ataupun berkata dengan iman yang betul-betul iman. Jadi lafaz hadis ini hadis palsu. Maknanya tak ada kaifiat baca zikir ni 7 kali setiap pagi, 7 kali setiap petang. Maknanya begitu. Ada juga doa lain yang agak panjang juga daripada riwayat yang dhaif. Maka kaedahnya seperti tadilah, kita amalkan mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maknanya tidak terikat dengan masa,
tidak terikat dengan bilangan. Kita baca ketika kita rasa perlu. Jadi dalam ungkapan ini ada konsep tawakal. Tawakal yang wajib kita praktikkan setelah kita berusaha. Hukum tawakal itu wajib, ya. Allah berfirman, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedialah untuk menghadapi musuh itu setakat yang kamu mampu. Maknanya ada usaha. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu wajib bertawakal, dan tawakal itu diawali dengan usaha terlebih dahulu. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Maknanya kalau kita dalam konteks musibah Covid ini, kita mengamalkan zikir ini amat sesuai, dan kita mengamalkan konsep tawakal tadi dengan kita membaca zikir ini, mulut kita menyebut perkataan tawakal tu ala Allah, kita bertawakal kepada Allah, dan hati kita disertai dengan keimanan dengan hati, dan disusuli dengan usaha untuk menangani masalah tu. Maknanya bukan sekadar membaca di mulut, tetapi usaha. Jadi SOP yang dikuat-kuasakan itu adalah sebahagian daripada usaha, dan itulah hakikat tawakal yang sebenar. Maknanya kita berusaha dulu, jaga SOP, suntik vaksin dan sebagainya. Lepas tu tawakal. Lepas tu baca zikir hasbi Allah. Itu konsep tawakal yang sebenar. Jadi mudah-mudahan kita cuba praktikkan zikir ini dalam kehidupan kita. Kita dapat praktikkan. Mungkin kita dah sebelum ini dah baca, tapi lama-lama kita terlupa ataupun lalai daripada membacanya. Maka insya-Allah oleh ini kita bermuzakarah, bermuhasabah, dan kita praktikkan semula membaca zikir hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya rasa untuk saya sudahi saya berpada setakat ini untuk malam ini. Terima kasih kepada para jemaah sekalian dan kepada pihak masjid yang menjemput. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.